Sampai bilakah konflik di selatan Thailand ini akan berterusan? Kemusnahan yang berlaku semakin mencengkam rakyatnya. Dan dalam usaha mengukuhkan keamanan dan kestabilan, rantau ini Malaysia sekali lagi berjaya mengusahakan perjanjian persetujuan yang mampu memberi keamanan selamanya kepada selatan Thailand. Saksikan laporan selanjutnya. Masyarakat petani sehingga kini mempunyai semangat dan jati diri yang tidak pernah luntur untuk mempertahankan akidah Islam dengan mengekalkan identiti diri berbangsa Melayu. Kini banyak NGO yang ditubuhkan oleh anak tempatan bagi membela mereka yang ditangkap. Membantu masa-masa keamanan untuk mendapatkan hak pembelaan daripada kerajaan negeri Thai. The Muslim Autonomy Council (MAC) ditubuhkan pada tahun 2004. NGO ini dianggotai oleh beberapa orang peguam yang beragama Islam serta menyediakan khidmat guaman pada masyarakat yang tidak mampu membayar kos guaman. Cita-cita boleh tumbuh, mudah-mudah panggil kata MAC, Muslim Autonomy Center, di 3 wilayah selatan Thailand ni. Bumi pucanya sebenarnya pihak UMNO ni mari tumbuh dari sekali dengan peguam Somchan ni lah, Pekit satu salah seorang peguam Melayu Islam kita di Bangkok. Waktu sudah hilang dengan kerjaan dok tolong peguam orang Melayu di selatan, kena tekap daripada kerajaan dengan kes cara-cara kes kemanan. Kes keamanan. MAC berusaha meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan hak kemanusiaan dan perundangan bagi memastikan mereka faham mengenai hak dan keadilan yang dicari. Ini sahaja dia sok tak satu seorang rakyat kata sakut paut dengan hakih kemanan, dia ada hak boleh ambil bogi dengan tak ada kena tanda saja dia sok saja. Lalu tu masa tu orang kita Melayu kita dalam 3 wilayah, bila pihak kerajaan perintah dengan undang-undang emergency decree, dia ada hak bogi satu tempat. Dia panggil kata dia hak kepada balik pihak kerajaan. Dia panggil kata apa ni? Kuap kumtua. Masa siya teh 30 hari. 30 hari dengan undang-undang emergency decree dan pula 7 hari dengan undang-undang perintah darurat. MAC kini menggalas tugas berat untuk mencari jalan menyelesaikan segera krisis itu, terutama bagi melindungi keselamatan penduduk selatan Thailand. Undang-undang ni bila dah mau mari tangkap, tugas tah kita, hak tah kita tu gapo? Ni satu tugas kepada jemaah MAC, Jemaah Pusat Perguruan Islam. Krisis di kawasan ini memerlukan keikhlasan, komitmen dan kesungguhan daripada kerajaan Thailand bagi mencari punca sebenar, seterusnya menyelesaikan segera dan untuk selama-lamanya. Isu utama yang perlu diberi perhatian segera oleh kerajaan ialah mengkaji semula status penduduk di sini, sekaligus hak mereka untuk menikmati kehidupan sama seperti rakyat Thailand lain dari segi pendidikan, kesihatan, sosial, ekonomi dan mengamalkan kepercayaan agama secara bebas. Nik Said Nik Muhammad merupakan antara masyarakat di sini yang mendapatkan bantuan MAC bagi mendapatkan keadilan selepas apa yang beliau lalui di wilayah konflik ini. Tak boleh kita fikir atas satu tugas bagi kita, satu amanah bagi kita. Lalu tu nak ambil hak gitu, kalau macam kita duk mengaji gitu, mai kata kita duk buat benar di sini, kita tak boleh. Sebab kita duk sida klik rumah di sini dan mau tahu keadaan. Nak hak orang fikir maju, orang fikir nak baiki masyarakat, orang tutup keadilan untuk rakyat. Nah juta ni walik tak mati dah takat.
Beliau yang merupakan salah seorang ketua masyarakat di sini menceritakan keadaannya yang juga mendapat kecaman disebabkan tangkapan tanpa bicara oleh pihak berkuasa. Aduh, di situlah wak orang tak berani. Sebenarnya hak manusia tiap-tiap orang ada hak. Tak kira bangsa mana-mana. Tapi sebab apa orang Melayu Islam tanding satu nanti. Dengan unek-unek. Abang benda dasar. Siapa orang Melayu dia nengok tak berani, takut. Nak tutup hak mereka takut. Nak tutup keadilan itu pun takut. Sebenarnya hati tahu tak. Nangis dalam hati. Tetapi kalau orang luar negeri mereka tanya, tak ada gapo. Tak berani nak bersapa. Tak berani nak banyak pada dunia. Dia ni mati, tak berkubur banyak mana. Dalam gok, tak tahu ke banyak mana. Baginya, yang penting keharmonian di selatan Thailand perlu dikembalikan. Penindasan kepada masyarakat setempat perlu dihentikan. Banyak mana, anak yatim banyak mana, orang bujai banyak mana. Itu nasib orang Melayu tadi. Tetapi sama-sama saudara Islam diri pun. Malaysia tahu tak habis. Sebab orang Melayu, orang tani diri tak berani nak bayar. Kata kita sedih. Kita sangat sedih dia di rakyat Melayu tani. Kita tak berani nak bayar atau sedih. Kita tak berani. Beberapa NGO wanita Muslim kini bergiat aktif bagi membela hak wanita dan kanak-kanak di selatan Thailand. Konflik yang berlarutan antara perjuangan pembebasan petani dengan pihak penjajahan menyebabkan ramai anak kehilangan ayah dan tempat bergantung. Pergolakan di Patani Darussalam selama 9 tahun telah menaikkan lagi angka anak yatim. Sehingga kini, terdapat lebih daripada 5,000 orang anak yatim dan 3,000 ibu tunggal di wilayah bergolak ini. Antara NGO yang bergiat aktif dalam hal ini adalah Deep South Women Association for Peace atau Deep Peace. Biasanya mangsa konflik kalau ada berlaku tembak ataupun ditangkap, biasanya Deep Peace turun kampung, so ambil tapading. Kita dapat tapading, kita pun dapat alamat, dapat maklumat daripada keluarga itulah. Kita pun dapat nama-nama anak yatim, juga dapat anak-anak yang bapa ditangkap. Ya, sekarang yang kita buat rumah anak yatim, program rumah anak yatim. Tapi sekarang kita belum ada binaan untuk rumah anak yatim. So kita minta kepada skala-skala pandak menjadi tempat buat sementara untuk anak yatim. Tapi semua dana, semua bantuan, duit, makanan, pengajian semua tu tipis yang bagi. Kami dibawa ke sebuah sekolah agama yang ditubuhkan hasil gabungan NGO di selatan Thailand. Di sini, anak-anak yang kehilangan ahli keluarga diletakkan di bawah jagaan guru dan penjaga bagi membolehkan mereka mendapat pelajaran yang sempurna. Melihat keriangan mereka membuatkan kami terleka bahawa kami berada di kawasan konflik. Pertembungan budaya dan agama antara kelompok yang berbeza kadangkala menjadikan manusia amat sukar untuk mencari kesepakatan. Keputusan untuk berkompromi mungkin tidak dapat dihasilkan kerana budaya dan agama telah menetapkan aturan tertentu yang wajib diikuti dan dihindari oleh penganutnya. Perlu ada strategi dan inisiatif baru dalam penyelesaian konflik
termasuk pembinaan perdamaian dengan kerjasama masyarakat sivil sama ada di peringkat lokal maupun antarabangsa. Selama ini kerajaan Thailand dan pejuang pemisah tidak boleh bersemuka. Mereka tidak mahu berunding untuk menyelesaikan masalah ini. Kesalahannya adalah pada kedua-dua belah pihak. Jadi dalam penyelesaian masalah ini perlu ada pihak kuasa ketiga yang dikatakan tidak bias, tidak menjebelahi pihak yang dipercayai oleh kedua-dua belah pihak. Pembinaan perdamaian yang turut melibatkan strategi transformasi konflik boleh dilihat sebagai satu cara untuk membina asas kepada perdamaian yang berkekalan di selatan Thailand. Memasuki tahun ke-9 pergolakan berdarah dengan lebih 5.500 nyawa melayang, rakyat selatan Thailand kini mempunyai harapan baru menamatkan konflik dengan bermulanya proses perbincangan kerajaan negara itu dengan kumpulan-kumpulan pejuang Islam. Dalam usaha mengukuhkan keamanan dan kestabilan di rantau ini, Malaysia berjaya mengusahakan perjanjian persetujuan bersama yang kini ditandatangani antara kerajaan Thailand dan Barisan Revolusi Nasional BRN, kumpulan pejuang pembebasan Islam di selatan Thailand. Lihat Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan juga rakan sejawat beliau daripada Thailand, Yingluck Shinawatra, bersetuju untuk bertemu muka supaya Malaysia menjadi orang tengah. Dan kalau kita lihat 2-3 bulan lepas, iaitu bulan Mac yang lepas, berlaku pertemuan pertama kali di antara kerajaan Thailand dan juga puak pejuang pemisah untuk bermulakan perbincangan. Perjanjian ini bertujuan membuka ruang kepada dialog untuk proses damai di sempadan wilayah selatan Thailand, ditandatangani kedua-dua pihak di Pusat Latihan Polis Pulapol di Jalan Semarak pada 28 Februari 2013. Ia adalah usaha kedua Malaysia membantu mewujudkan kestabilan di rantau Asia Tenggara selepas kejayaan mengusahakan perjanjian damai bersejarah bagi Mindanao di selatan Filipina. Selain diharap dapat mewujudkan keamanan dalam tempoh panjang, perjanjian damai itu juga dijadikan sebagai medium terbaik bagi mewujudkan hubungan negara-negara serantau. Kerana kalau kemelut di selatan Thailand berterusan, bukan saja kawasan itu yang akan terbabit, Malaysia juga yang terbabit. Kedah, Kelantan juga akan terbabit kerana sempadan dengan kawasan tersebut. Jadi perkara ini perlu diselesaikan dengan secepat mungkin. Kesediaan kedua-dua belah pihak untuk membuka ruang dialog ini merupakan satu kesempatan yang tidak boleh dipersia-siakan oleh penduduk Islam selatan Thailand. Jikalau ditakdirkan bahawa terdapat persetujuan di antara puak pejuang pemisah dan juga kerajaan Thailand, maka satu kerangka persefahaman akan diwujudkan. Jadi apa hasilnya pada akhirnya adalah kestabilan dan kemakmuran akan melanda selatan Thailand. Itu yang paling pentingnya. Bila kawasan itu stabil, maka manfaat ekonomi akan datang masuk. Bukan saja daripada utara, daripada kerajaan Thailand, juga daripada selatan, daripada kerajaan Malaysia akan memberi manfaat ekonomi kepada kawasan itu. Tidak kiralah siapa yang menjadi wakil mereka, penduduk di wilayah-wilayah terbabit perlu bersatu dan bergerak dalam satu suara untuk menyuarakan hak mereka dan menentukan sendiri masa depan mereka ke arah yang lebih baik. Baik daripada kelangsungan bangsa, budaya maupun agama. Diharap kita dapat mengambil iktibar atas apa yang dipaparkan sebentar tadi. Marilah sama-sama kita doakan agar kemelut kemanusiaan di selatan Thailand agar segera berakhir. Terima kasih kerana menonton Majalah Islam. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.